Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Saudara-saudara dan saudari-saudari muslimin muslimat sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan para rasul. Yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda telah dibekalkan dengan mukjizat akhir zaman yang sangat agung, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an telah diturunkan pada Ramadan dengan bermula ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sehinggalah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islaman. Seorang Islam sewajibnya mempunyai pendirian yang teguh berdasarkan kepada Al-Quran. Begitu juga kehidupan mereka hendaklah dipandukan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita berpuasa selama sebulan, kita telah mempelajari daripada fardu puasa itu sendiri berbagai maksud syariat yang seharusnya dapat kita gali. Di antaranya ialah menuntut kita dengan puasa agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping berasa kasih sayang terhadap orang lain dan prihatin terhadap dunia umum. Perihal daripada itu, Parti Islam se-Malaysia sebagai sebuah gerakan besar di dalam negara ini telah mengambil langkah-langkah yang wajar dari segi politik, kebajikan, tarbiyah, pendidikan dan amar ma'ruf nahi munkar untuk mendidik masyarakat dan memimpin mereka serta menyusun atur keperluan masyarakat agar memenuhi dengan tuntutan Islam. Maka marilah kita mengambil pelajaran sepanjang sebulan yang telah berlalu dengan ibadat puasa di waktu siang dan qiyam di waktu malam. Mudah-mudahan kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang bermaksud sesiapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosanya yang telah lalu. Bagaimana saudara-saudara sekalian kita menjalani kehidupan Islam berasaskan kepada tuntutan syariat dan berasaskan kepada pelajaran yang telah kita ambil daripada sekolah Ramadan? Tidak lain dan tidak bukan ialah mewujudkan suatu suasana budaya hidup sebagai seorang Islam. Bagaimanakah hendak mewujudkan budaya hidup Islam? Tentulah berasaskan kepada ilmu yang mantap, yang boleh sampai kepada pegangan dan ibadah yang sahih, pegangan yang sebenar dan ibadah yang sahih, serta hidup di dalam keadaan suasana berjamaah. Kerana dengan ilmu dan juga dengan amalan dan dengan cita-cita perjuangan yang tinggi saja, maka kita berada di dalam suasana budaya hidup Islam yang sebenar-benar. Peranan Parti Islam se-Malaysia khususnya layanan pendidikan PAS sama ada di peringkat pusat dan di peringkat negeri ialah memimpin masyarakat agar memahami ilmu Islam dan budaya hidup Islam. Lajnah ini berperanan untuk menjaga
dan mengawal setia sekolah-sekolah parti Islam se-Malaysia, di samping mendidik masyarakat dalam program pendidikan komuniti dan juga melaksanakan gerak kerja amar ma'ruf nahi munkar di dalam masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli PAS yang prihatin terhadap pergerakan mendidik masyarakat bagi mewujudkan masyarakat madani, masyarakat bertamadun seperti generasi awal yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW dan kemudian dipimpin oleh as-salafus saleh. Dan hari ini kita melihat kepimpinan Parti Islam se-Malaysia di bawah ulama-ulamanya telah bekerja untuk meneruskan perjuangan ini dan memimpin masyarakat menjadi sebuah generasi Quran yang unik dan yang baik. Kita tidak mempunyai banyak pilihan, saudara-saudara sekalian. Kalau kita meninjau kepada statistik dan masalah sosial yang telah berkembang sekitar 10 tahun ini, kita akan dapati sekitar 300.000 orang telah dilahirkan atau telah didaftarkan sebagai anak-anak luar nikah ataupun anak-anak yang tidak setara. Begitu ramai sekali. Apakah yang hendak dilakukan untuk membendung gejala yang seperti ini? Di samping gejala jenayah yang begitu banyak, krisis masyarakat yang begitu hebat, bukan saja di kalangan belia dan pelajar, bahkan di kalangan dewasa ini, dengan masalah rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan, kezaliman dan penindasan, diskriminasi dan seumpamanya yang berlaku banyak sekali di dalam masyarakat. Oleh karena itu hendaklah dilihat bahawa masalah yang sedang berkembang ini sebagai manifestasi daripada kegagalan sistem yang sedang berlaku di bawah pemerintahan BN UMNO Barisan Nasional, dan kita seharusnya mengambil perjalanan mendukung perjuangan Parti Islam se-Malaysia dan juga menjayakan kerja-kerja di bawah bimbingan dan naungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW supaya dapat membentuk generasi yang baik pada masa yang akan datang. Tanggung jawab kita adalah besar. Kita sebenarnya dengan penuh kasih sayang kepada anggota masyarakat dan dengan kita tidak menafikan kebaikan pihak-pihak yang lain, tetapi kita tidak dapat menerima keadaan dan keburukan yang makin berleluasa atas nama untuk menjayakan pembangunan, atas nama untuk kemajuan, tetapi dalam masa yang sama moral masyarakat kian buntu, kian rebah, dan akhirnya apa yang hendak dibangunkan daripada modal insan itu? Kalau insannya tidak menunaikan salat, kalau insannya terdiri daripada anak-anak luar nikah, kalau insannya tidak amanah kepada Allah dan juga kepada manusia seumumnya, maka tidak ada maksud pembangunan kemerdekaan dan kemajuan yang diharapkan di dalam negara ini. Rasulullah SAW telah menunjukkan contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada ikutan yang baik. Mari kita mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW, mengambil kesempatan daripada pelajaran dan dialogisi Ramadan, dan kemudian insya Allah kita mengambil segala-gala yang kita terima daripada Ramadan ini untuk diteruskan pada masa yang akan datang. Saya mengharapkan insya Allah kita semua akan terus menjalankan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan tanggungjawab khilaf, bahkan imam di atas muka bumi. Terima kasih kepada pimpinan Parti Islam se-Malaysia dan pada Al-Mursyidun dan presidennya, pada jawatan kuasa pusat, sehinggalah kepada ahli-ahli, penyokong-penyokong dan masyarakat umum yang memberi sokongan penuh dan juga bekerja keras dan memberikan sokongan penuh kepada perjuangan kita untuk menjadikan Malaysia negara yang aman dan negara yang makmur, seperti mana yang Allah telah sebutkan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu sebuah negara yang indah dan juga diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan moto mutaakhir kita, yaitu negara berkebajikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saya ucapkan
selamat hari raya. Maaf lahir batin minal aidin al faidin kullu amin wa antum